daripada Liu Shaoqi adalah Deng Xiaoping. Liu Shaoqi tak dapat mengamalkan kerana dibunuh. Deng Xiaoping walaupun disingkir 3 kali, dia masih selamat. Dia masih selamat. Dan ya, kata-kata Deng Xiaoping yang terkenal adalah, tak kisahlah kucing tu warna hitam ke putih ke, asalkan ditangkap tikus. Jadi dia kata, tak kisah apa sistem pun lah, asalkan kita dapat rakyat kita makan dan kita mewah dan sebagainya. Jadi prinsip tersebut dilaksanakan sepenuhnya apabila Deng Xiaoping memegang kekuasaan. Dan hari ini ialah negara komunis paling besar adalah menjadi penyelamat kepada kapitalis-kapitalis lain dalam dunia di Amerika. Ya. Siapa yang menyelamatkan Amerika? Krisis apa namanya itu? Dia beli semua toxic asset daripada China. Yang bail out bank-bank seluruh dunia adalah surplus daripada China. Kerana dia mengamalkan sistem kapitalis. Tapi politiknya adalah politik komunis, single party. Jadi oleh kerana dia tengok dah berjaya tersebut, sistem nampak berjaya, maka China pun membuat pindaan perlembagaan. Membuat pindaan perlembagaan ya, yang merupakan kemurtadan paling agung dalam komunisme. Apa dia? Dia mengatakan bahawa private property itu adalah kudus, inviolable. Apa tujuan sosialisme? Menghapuskan private property. Harta benda ni milik negara. Production ini milik negara. Jadi pindaan perlembagaan yang dibuat oleh China sekitar 4-5 tahun yang lepas adalah menghapuskan prinsip utama sosialisme. Jadi China berjaya menjadi kuasa besar ekonomi yang nombor 2 dalam dunia kerana meninggalkan sosialisme. Jadi semua yang nak melaksanakan sosialisme secara tulen menyebabkan rakyatnya mati kebuluran dan juga memakan daging bersama manusia. Apabila sosialisme itu meninggalkan dan mengkhianati prinsip-prinsip sosialisme itu, dia mencipta kemewahan sehingga dapat membantu negara-negara kapitalis lain yang sedang penat, sakit kerana proses cyclical dan dinamik politik, dinamik ekonomi dalam sistem kapitalis yang memang sentiasa berlaku, ya. Dan China akan mengalami proses cyclical ini, pasti. Sebab tak ada sistem ekonomi kapitalis yang tidak mengalami proses cyclical. Tetapi apabila dia mengalami proses cyclical, dia akan kembali dengan lebih kuat. Ya, ketika berlaku Great Depression 1929 di Amerika, orang Rusia mengatakan hancurlah kapitalisme. Hancur kapitalis. Bangun balik kapitalis. Ya. Jadi kemudian berlaku subprime crisis itu, orang kata habislah kapitalisme. Semua orang baca Das Kapital balik semula. Ya. Orang baca Das Kapital, tapi ekonomi Amerika, ekonomi Eropah kembali muncul. Ya, kembali muncul. Ya. Jadi sistem kapitalisme tidak memerlukan kesempurnaan untuk dilaksanakan, untuk ianya berjaya. Kita tak mengatakan ianya tidak ada keperjayaan, tidak ada penindasan dan kita ada kesusahan dalam itu. Memang ada kesusahan. Mana-mana masyarakat pun ada. Zaman Rasulullah pun ada inflasi juga. Ya, bukan tak ada inflasi. Zaman Rasulullah, kalau kita tax tu, dia kata, jadi ada orang sahabat-sahabat suruh kawal harga. Rasulullah marah. Dia kata, hanya Tuhan yang menaikkan, hanya Tuhan yang menurunkan. Naik harga minyak. Jadi macam itu. Tak boleh kawal. Jadi itu. Ya. Jadi rakan-rakan kiri saya
Sebenarnya saya lebih banyak sejarah kiri saya baca. Kita nak tahu sebab mudah saya tu. Jadi kita kena kaji sejarah, jangan kita dengan ilusi kita. Ya, kaji sejarah ekonomi Rusia, kaji sejarah ekonomi China, kaji biografi. Saya baca biografi Lenin, saya baca biografi Stalin, ya, saya baca biografi Mao Zedong. 3 jenis biografi saya baca Mao Zedong. Untuk saya tahu, untuk kita belajar, ya, untuk kita belajar. Saya baca biografi Deng Xiaoping yang terbaru, 700 muka, habis saya baca. Untuk kita belajar daripada mereka. Jadi kita mesti empirical. Benda ni kita tengok, belajar daripada sejarah. Terima kasih. Okey, right. Yang ni kena panggil seorang lagi, kawan Pak Khalid, Syamdul Rais. Baru best. Awal kita tengok dia beretap kan sampai pecah. Yang tu kita rancang waktu lain, insya-Allah. Dan pun kita pun sedang usaha nak dapatkan Syamdul Rais lah. Syamdul Rais belum bagi jadual je, tapi dah setuju lah secara mendasarnya. Right. Apa lagi mungkin Nasir satu tajuk lagi best mungkin kita akan bincang akan datang, itu tajuk keadilan. Dan Ana ada seorang yang Ana rasa nak panggil, iaitu Fuad Rahmat. Tak tahulah sesuai ataupun tidak, nanti kita bincang balik lah. Dan insya-Allah pada 9 bulan kita akan panggil Hasbi Muda. Dia akan bincang pasal analisa pilihan raya baru ni. Dan pada 12 bulan kita akan panggil Profesor Dr. Mat Roza. Rofa. Rofa, dia akan bincang pasal kaitan antara falsafah Islam pengaruh dengan falsafah Yunan. InsyaAllah dia akan bincang pada 12 bulan. Dan insyaAllah, amin, insyaAllah 20 bulan amin, insyaAllah 20 bulan dia akan bincang pasal buku yang ditulis Pasaran Sosial, pengalaman Jerman kan. InsyaAllah dia akan ceritalah banyak pasal ekonomi kapitalis ke memang kapitalis. Dia akan kupas insyaAllah pada 20 bulan di sini. Dan terima kasih banyak pada Pak Khalid kerana sudi hadir. Kita bagi satu tepuk tangan bagi dia. Dan sahabat-sahabat sekalian, dan terima kasih juga pada sahabat-sahabat kerana sokong dan dokong kami punya program. Dan sebelum penutup, Lepak Maqasid dia ada baju. Kita dah buat design baju. Dia ada macam-macam warna. Kalau siapa nak nanti boleh jumpa dengan Ilhami kat belakang. Boleh bagi tahu saiz berapa, tengok warna apa, nanti bagi tahu pada dia, nanti dia nak pergi tempah. InsyaAllah. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.